Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, pada kali ini, iaitu video ini merupakan ulang kaji pantas untuk PSPM Peperiksaan Semester Program Durasi Semester 2. Okey, bagi video ini fokus kepada bab 4 dan 5, iaitu bab 4 wang dan bank, dan bab yang kelima inflasi dan pengangguran. Maksudnya pada video ini akan diterangkan tentang konsep-konsep penting yang terdapat dalam bab 4 dan bab 5. Okey, kita teruskan yang pertama. Dalam bab 4 pada awalnya kita belajar tentang wang, iaitu definisi wang, iaitu benda-benda yang dipersetujui oleh masyarakat sebagai alat perantaraan untuk menjalankan kegiatan pertukaran ataupun perdagangan. So, itulah maksud wang. Kemudian yang kedua kita belajar tentang fungsi wang, iaitu terdapat 4 fungsi wang. Yang pertama, wang sebagai alat perantaraan pertukaran. Yang kedua, wang sebagai alat pengukur nilai dan unit akaun. Yang ketiga, wang sebagai alat penyimpanan nilai. Dan yang keempat, wang sebagai alat bayaran tertunda. Okey, fungsi merujuk pada kegunaan wang lah. Jadi kita tengok yang pertama, wang sebagai alat perantaraan pertukaran itu dapat mengatasi masalah kehendak serentak. Okey, iaitu sistem barter. Di mana sistem barter kita tahu tukar barang dengan barang. Okey, jadi wang sebagai alat perantaraan pertukaran dapat mengatasi masalah kehendak serentak dalam sistem barter. Jadi kegiatan perdagangan lebih mudah, cekap dan menjimatkan masa. Okey, yang kedua, alat pengukur nilai dan unit akaun. Nilai barang dapat dinyatakan dalam bentuk harga. Okey, kita tahu dah harga RM10, RM20 diletakkan, boleh dinyatakan dalam bentuk berapa nilainya. Mencatatkan urusan pertukaran dan perdagangan. Okey, bila dah kita dah tahu harga berapa, kita boleh catatkan berapa yang dapat dijual hari ini. Okey, jadi kat sini dapat mengatasi masalah penyimpanan nilai dan barang mudah rosak dalam sistem barter. Jadi dapat menyelesaikan masalah penyimpanan nilai dan barang mudah rosak dalam sistem barter. Jadi kita tahu dalam sistem barter, barang-barangnya adalah barang-barang tidak tahan lama, jadi tidak boleh simpan lama, dan juga barang-barang mudah rosak. Jadi apabila wang sebagai alat pengukur nilai, maka benda itu boleh ditukar dengan lebih cepat dengan adanya wang. Okey, yang ketiga, alat penyimpan nilai, iaitu sifat wang yang tahan lama dan nilai yang stabil dapat mengatasi masalah penyimpanan nilai dan barang mudah rosak. Dan yang keempat, alat bayaran tertunda. Disebut bayaran tertunda, urus niaga secara kredit. Dalam ekonomi kredit ni hutang, pinjam. Jadi dapat mengatasi masalah bayaran tertunda yang sukar dilakukan dan barang mudah rosak dalam sistem barter. Okey, so ini adalah fungsi wang. Dan itu maksudnya dalam fungsi wang kita ada nyatakan bagaimana dapat mengatasi masalah kehendak serentak dan juga terdapatnya ciri-ciri wang. Antara ciri wang tadi adalah tahan lama, nilai stabil. Okey, so itu adalah contoh ciri-ciri wang. Seterusnya yang ketiga, bekalan wang. So, bekalan wang merujuk kepada jumlah jenis-jenis wang yang ditawarkan dalam sebuah ekonomi pada suatu masa tertentu. Di mana bekalan wang daripada M1 dan M2 yang ada dalam silibus. Di mana M1 terdiri pada duit shilling, wang kertas dan deposit semasa. Di mana M1 terdiri pada wang tunai tambah deposit semasa. So, ini kalau soalan dia guna macam-macam lah. Duit shilling dan wang kertas adalah wang tunai. Kadang digunakan mata wang dan edaran. Okey. Jadi dari segi mudahnya, M1 terdiri pada wang tunai tambah deposit semasa. Dan yang M2 adalah terdiri pada M1 sendiri tambah dengan deposit tetap dan deposit tabungan. Sektor swasta di bank perdagangan dan bank negara. CJ beli niaga, perjanjian pembelian semula dan CJ bank negara. Okey, jadi maksudnya kat sini, bila masuk M2 ditambah dengan deposit tetap dan deposit tabungan,
Di sektor swasta di Bank Perdagangan dan Bank Negara, CJ Bank Niaga, perjanjian pembelian semula dan CJ Bank Negara. Di mana dari segi formula M2 sama dengan M1 tambah dengan wang hampir ataupun wang separa. So, apa pula maksud wang separa? Iaitu aset kewangan yang dapat ditukarkan menjadi wang tunai dengan mudah tanpa melibatkan kos yang tinggi. Dari segi formula, wang separa sama dengan M2 tolak dengan M1. Okey, seterusnya. Motif ataupun tujuan minta wang mengikut teori Keynes. Okey, dalam bab 4 ni kita ada belajar tentang teori kewangan Keynes. Di mana yang pertama kita belajar adalah tentang motif ataupun tujuan meminta wang mengikut teori Keynes yang ada 3. Yang pertama adalah tujuan untuk urus niaga. Yang kedua bagi tujuan awasan. Dan yang ketiga bagi tujuan spekulasi. So, apakah dimaksudkan dengan tujuan urus niaga? Tujuan untuk urus niaga iaitu pembelanjaan individu ke atas barang dan perkhidmatan. Okay, bagi individu adalah untuk membeli barang dan perkhidmatan. Bagi firma, pembelanjaan firma untuk mendapatkan faktor-faktor pengeluaran. Okay, bagi tujuan awasan, disebut awasan ialah persediaan untuk memenuhi kemungkinan pembelanjaan luar dugaan ataupun kecemasan. Okay, di mana untuk tujuan urus niaga dan awasan, ia dipengaruhi oleh tingkat pendapatan tetapi tidak dipengaruhi oleh kadar bunga. Jadi kita tengok sini kelok tu adalah kelok dengan untuk kadar bunga. Sebab tu kita dapat paksi niaga adalah kadar bunga R%. Dan sebenarnya adalah kuantiti permintaan wang. Di mana kerana tidak dipengaruhi oleh kadar bunga, maka kelok dia selari dengan paksi kadar bunga MDT. T itu transactional untuk urus niaga. Itu juga untuk awasan precaution. Okey. Jadi untuk urus niaga awasan tu sama je kelok dia. Okey, dan yang ketiga tujuan untuk spekulasi. Disebut spekulasi dia merupakan untuk membuat pelaburan dalam pasaran saham atau pasaran security untuk mencari keuntungan pada masa hadapan. Disebut spekulasi tujuannya adalah untuk mencari keuntungan pada masa hadapan dengan membuat pelaburan dalam saham ataupun pasaran security. Jadi dia terbalik dengan tujuan dua yang atas tadi. Ia pula dipengaruhi oleh kadar bunga tetapi tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Jadi untuk spekulasi kita nak kelok dia, kelok paksi mereka adalah kadar bunga R peratus dan kelok dia mencerung ke bawah dari kiri ke kanan. So maksudnya dia macam songsang lah antara kadar bunga dengan kuantiti wang. Dia songsang dan dia bersentuh dengan paksi kadar bunga. So itu adalah kelok untuk tujuan spekulasi. Okay, yang ke-8 adalah perangkat kecairan. Iaitu perangkat kecairan ni pertambahan dalam penawaran wang tidak akan menurunkan kadar bunga dan kelok permintaan wang menjadi anjal sempurna. Perangkat kecairan ya. Okey, di mana kita tengok pada kelok dia. Pak sebenarnya kadar bunga, Pak sebenarnya kuantiti wang. Di mana kita tengok ada M0, MS0, MS1, MS2, MS3 lah. Di mana pada waktu MS0 ke MS1 berlaku pertambahan lah, bertambahan bekalan wang dari MS0 MS1, kadar bunga turun daripada R0 ke R1. Okey, seterusnya pertambahan bekalan wang lagi, pertambahan penawaran wang daripada MS1 ke MS2 pada waktu ini okey, masih lagi turun. Masih lagi turun kadar bunganya. Tetapi apabila MS2 okey, ke MS3 itu pertambahan lagi penawaran wang, pada waktu itu kadar bunga kekal pada R1. Kadar bunga tak turun dah. Jadi bermaksud kat situ perangkat cairan ni pertambahan penawaran wang tidak menurunkan kadar bunga. Elok permintaan wang menjadi anjal sempurna. Jadi garis warna merah tu merujuk pada kawasan perangkat kecairan. Di mana pertambahan penawaran wang kadar bunga dia kekal pada R1. Okey, seterusnya. Okey, lagi apa lagi kita belajar dalam 4? Iaitu tentang bank. Bank. Dua je kita belajar. Tentang bank pusat. Lagi satu bank menangan. Ada yang kita belajar tentang pencairan kredit. Okey. Nombor 9, fungsi bank pusat. Di mana terdapat 4 fungsi bank pusat. Yang pertama, pihak berkuasa tunggal yang mengeluarkan mata wang negara. Jadi bank pusat adalah pihak berkuasa tunggal yang mengeluarkan mata wang negara ataupun yang diberi hak oleh kerajaan untuk mencetak wang, wang kertas. Okey.
Yang kedua adalah jurubank dan penasihat kerajaan. Okey, di mana terdiri pada mengurus akaun kerajaan. Yang kedua, mengurus hutang negara. Ketiga, sumber dana kepada kerajaan. Dan yang keempat, memberi nasihat kewangan kepada kerajaan. Yang kedua tu jurubank dan penasihat kepada kerajaan. Kemudian yang ketiga, jurubank kepada institusi kewangan. Jadi bila sebut institusi kewangan, semualah bank perdagangan, syarikat kewangan, bank simpanan, semua dipanggil sebagai institusi kewangan ini. Jadi jurubank kepada institusi kewangan maksudnya mengawal rizab berkanun. Bila sebut rizab berkanun ni adalah simpanan wajib bank perdagangan di bank pusat, mengawal rizab mudah tunai dan juga sumber pinjaman terakhir. Institusi kewangan apabila menghadapi masalah wang boleh pinjam daripada bank pusat yang dipanggil sumber pinjaman terakhir. Ini merujuk kepada fungsi bank pusat. Jadi kat situ ada pula yang anak-anaknya. Contoh jurubank dan penasihat kerajaan ada 4. Dan jurubank kepada institusi kewangan ada 3. Jadi kita kena fokuslah kepada pecahan bagi fungsi bank pusat yang kedua dan ketiga tadi. Seterusnya, yang ke-10 tentang rizab berkanun, iaitu simpanan wajib bank perdagangan di bank pusat. So, macam mana nak dapat rizab berkanun, iaitu nisbah rizab berkanun darab dengan deposit semasa. So, ni dah masuk kepada bab-bab yang berkait dengan penjaga kredit. Okey. Dan nisbah rizab berkanun, iaitu bila sebut nisbah, dia adalah peratusan lah. Peratusan daripada jumlah deposit semasa yang diterima oleh bank perdagangan yang wajib disimpan di bank pusat oleh bank perdagangan lah. Itu peratusan daripada jumlah deposit semasa yang diterima oleh bank perdagangan yang wajib disimpan di bank pusat. So itu ada perkataan nisbah. Bila nisbah dia ada peratusan. Yang atas tadi dia merujuk kepada rizab berkanun je, iaitu nisbah rizab darab dengan deposit semasa. Okey, jadi macam mana dapat nisbah rizab berkanun, iaitu jumlah rizab berkanun bahagi dengan jumlah deposit semasa darab dengan 100. Maka dapatlah nisbah rizab berkanun. Jadi rizab berkanun mudah tunai. Rizab mudah tunai. Rizab mudah tunai merupakan simpanan tunai yang ataupun simpanan tunai yang disimpan di dalam bank perdagangan sendiri. Itu baki penjelasan bank perdagangan di bank negara dan jangka masa pendek dan pinjaman jangka masa pendek kepada gerun diskaun. So mudah tunai ni dan mudah cerita nak membezakan antara berkanun dan mudah tunai. Satu tu simpanan daripada deposit semasa yang diterima oleh bank perdagangan di bank pusat. Satu lagi bila sebut mudah tunai tu di bank itu sendirilah. Atau boleh kata baki penjelasan bank perdagangan di bank negara dan pinjaman jangka pendek kepada gedung diskaun. Okay, so ni maksudnya cerita pasal nisbah rizab berkanun dan nisbah rizab mudah tunai. Itu sepatutnya rizab bukan rizab berkanun mudah tunai, rizab mudah tunai. Okay. Kemudian nisbah rizab mudah tunai, iaitu peratusan daripada deposit masa yang disimpan oleh perdagangan di mana-mana bank atau bank pusat dalam bentuk tunai atau aset cair. So, dari segi nak cari nisbah jumlah rizab tunai bagi jumlah deposit masa darab dengan 100. Jadi bermaksud ni kalau kita buat kunci kira diberi tunai dan berkanun, maka kita tambah dua-dua, maka kita akan dapat nisbah rizab. Okey, seterusnya. Dalam proses penjaga kredit, so pertama ada andaian. So andaian pertama adalah urus niaga menggunakan cek, iaitu urusan keluar masuk wang dilakukan dengan menggunakan cek, iaitu melalui akaun semasa. Andaian kedua, tiada lebihan rizab di bank, iaitu bank perdagangan tidak punya sumbangan deposit dalam akaun semasanya. Kemudian yang ketiga, semua lebihan rizab dipinjamkan, iaitu bank perdagangan memberi pinjam semua deposit semasa yang diterima kepada pelanggannya setelah ditolak rizab. Jadi kadang-kadang pelajar masih lagi keliru. Semua lebihan rizab dipinjamkan, maksudnya yang kita dah ada 10,000, 2,000 rizab, lebihnya adalah 8,000. Itu dipanggil lebihan rizab. So lebihan rizab tu sebenarnya nanti kita akan beri pinjam, iaitu dipanggil pinjaman. Okey, maksud dia lebihan rizab tu merujuk kepada pinjaman. Dan yang keempat, tiada bocoran tunai daripada sistem bank. Itu pelanggan yang buat pinjaman dari bank perdagangan memasukkan semula semua pinjaman ke dalam bank perdagangan lain tanpa menggunakan sebahagian wang pinjaman tersebut. Maksud ini tiada bocoran tunai, maksudnya dia memasukkan semua. Okey, tapi kalau berlaku bocoran tunai, maksudnya tidak memasukkan semula, sebahagian ataupun berapalah daripada pinjaman yang diterima.
Okey, kena fahamlah perbezaan tiada bocoran dengan ada bocoran. Tiada maksudnya pelanggan membuat pinjaman dari bank bilangan dan memasukkan semua pinjaman. Bila sebut berlaku bocoran tunai, maksud pelanggan memasukkan sebahagian je. Sebahagian je ataupun berapa jumlah tentu dia gunakan. Atau dia panggil berlaku bocoran tunai. Okay, seterusnya, pengganda wang. Iaitu disebut pengganda wang perkali yang menentukan berapa kali ganda jumlah wang yang dapat dicipta atau digandakan daripada deposit asal. So, macam mana nak kira pengganda wang? 1 bahagi nisbah rizab. Okay, kalau kata nisbah rizab 20%, maka 1 bahagi 20% atau 1 bahagi 0.2 lah. Kemudian seterusnya inflasi. Ini dah masuk bab 5 lah. Inflasi iaitu kenaikan tingkat harga umum secara berterusan dan tidak terbatas. So, itu merujuk kepada definisi inflasi. Okay, kemudian nombor 16, indeks harga pengguna iaitu mengukur kadar perubahan harga purata bagi sekumpulan barang dan perkhidmatan yang ditetapkan yang mewakili corak perbelanjaan isi rumah berdasarkan suatu tahun asas. Bila sebut indeks harga pengguna, dia mengukur perubahan harga purata. Macam mana dapat purata? Tambah semua kemudian bahagi dengan berapa lah. Dan sekumpulan barang perkhidmatan. Dia tak semua tapi sekumpulan. Barang-barang yang macam mana? Barang yang mewakili corak perbelanjaan isi rumah berdasarkan suatu tahun asas. Termasuk indeks harga pengguna. Kemudian yang nombor 14 inflasi, yang kadar inflasi, iaitu satu ukuran perubahan tingkat harga umum tahun semasa berbanding tingkat harga umum tahun sebelumnya. Formula nak kira kadar inflasi, IHP 1 adalah IHP 0 dan IHP 0 adalah 100. Di mana IHP 0 adalah tahun sebelumnya, IHP tahun sebelumnya, dan IHP 1 adalah tahun semasa. So, maksudnya kalau soalan terbagi ada beberapa tahun, maka IHP 0 adalah tahun sebelumnya. Tapi kalau diberi 2 tahun je, 1 tahun, 2 tahun, 1 tahun asas, 1 lagi yang tahun sebelumnya, maka kat situ barulah IHP 0 tu tahun asas kalau dibagi 2 tahun. Kalau banyak tahun, memang adalah tahun sebelumnya. Dan nilai wang, berjumlah nilai wang, itu jumlah kuantiti barang yang dapat dibeli oleh 1 unit mata wang tertentu. Termasuk RM1 boleh dapat berapa banyak barang. Dan sekiranya RM1 dapat beli banyak barang, maka nilai wang kita tu besar lah. Dan sekiranya makin sikit barang, so maksud nilai wang kita jatuh. Okay. Jadi macam mana nak kira indeks nilai wang, iaitu IHP 0 bagi IHP 1 adalah 100. Okay, di sini kena faham bila indeks nilai wang IHP 0 adalah tahun asas. Okay, di mana IHP 1 adalah tahun semasa. Di mana kalau bila sebut tahun asas, nilai IHP dia adalah 100. Okay, maksud nilai ke atas tu mesti 100, bahagilah dengan IHP 1 contoh 110 dan 100. Maka jawapan kita kurang daripada 100 lah, sebab contoh 100 bagi 110 adalah 100. Dan tiada unit. Tak ada unit. Maksudnya kalau contoh 99.00 lah. Maksudnya tidak ada nilai, tidak ada unit. Okay, untuk nilai wang ni dia tak ada unit. Okay, seterusnya 18 hubungan antara kadar inflasi dan nilai wang. Bila sebut hubungan, kita nak tahu sama ada songsang ataupun langsung lah. Positif atau negatif. Jadi hubungan antara kadar inflasi dan nilai wang adalah berhubungan songsang, iaitu negatif. Semakin tinggi kadar inflasi, semakin rendah nilai wang, dan sebaliknya, semakin rendah kadar inflasi, makin tinggi nilai wang. Seterusnya 19, kesan positif inflasi. Okay, bila sebut kesan inflasi ada 2, kesan positif dan kesan negatif. Kesan positif inflasi menggalakkan pelaburan dan pertumbuhan ekonomi. Maksudnya apabila inflasi ada tapi nilai dia tidaklah terlalu besar, maka dia akan meningkatkan pendapatan negara, dia akan menggalakkan pelaburan dan juga pertumbuhan ekonomi. Kekayaan pemilik harta tetap meningkat. Okay, siapa yang punya harta tetap seperti tanah, rumah, nilai dia akan semakin lama semakin tinggi. Jadi kekayaan pemilik harta tetap meningkat. Okay, kemudian meningkatkan nilai ekspor. So apabila apabila dikata-kata inflasi, harga meningkat, maka harga barang ekspor kita juga akan meningkat. Seterusnya meningkatkan nilai ekspor. So, terdapat 3 kesan positif inflasi. So, inflasi juga ada kesan negatifnya, iaitu yang pertama, kos hidup meningkat. Jadi, rakyat, pengguna
perlu menambahkan perbelanjaan untuk mendapatkan barang-barang keperluan. Dia panggil kos hidup meningkat. Tidak menggalakkan tabungan. So, kenapa tidak menggalakkan tabungan? Kerana pengguna terpaksa menggunakan duit yang ada untuk mendapatkan barang-barang keperluan. Ataupun sekiranya ada tabungan, maka terpaksa digunakan untuk memenuhi akibat daripada peningkatan harga barangan. Dan yang ketiga, kejatuhan nilai wang. Menyebabkan nilai wang jatuh bermaksud tadilah satu unit mata wang dapat semakin sikit barang. Pada setengah kita kata beli barang kat pasaraya, satu troli tu RM50 dapat berapa banyak. Sikit lah maksudnya kalau inflasi, semakin sikit barang yang dapat kita beli dengan nilai RM50. Itu contohnya. Seterusnya 21 jenis-jenis inflasi. Terdapat 3 jenis inflasi. Yang pertama inflasi tarikan permintaan. Yang kedua inflasi tolakan kos dan inflasi diimport. Jadi inflasi tarikan permintaan berlaku disebabkan oleh kenaikan permintaan agregat AD yang berterusan. Jadi ini akan punca berlaku inflasi tarikan permintaan, iaitu berlaku pertambahan penawaran wang. Maksud duit dalam pasaran bertambah, jadi permintaan akan meningkat. Yang kedua, pertambahan komponen perbelanjaan agregat, iaitu disebut perbelanjaan agregat, AE tu terdiri daripada C, iaitu penggunaan, pelaburan dan perbelanjaan kerajaan. So maksudnya penggunaan meningkat, pelaburan meningkat, perbelanjaan akan meningkat. So boleh juga menyebabkan berlakunya inflasi tarikan permintaan. Yang ketiga, penurunan cukai. Jadi kita tahu cukai turun akan menyebabkan pendapatan boleh guna meningkat, seterusnya penggunaan akan meningkat. Kemudian perbelanjaan agregat meningkat ataupun permintaan agregat AD meningkat. Kesan tu tadi menyebabkan AD meningkat. Kemudian yang kedua, jenis inflasi yang kedua, inflasi tolakan kos. So punca disebabkan oleh kenaikan kos pengeluaran. Bila sebut tolakan kos, maksudnya disebabkan oleh kenaikan kos pengeluaran. Tadi tarikan permintaan disebabkan oleh permintaan yang tinggi. Jadi punca berlakunya inflasi tolakan kos disebabkan oleh kenaikan upah buruh. So apabila buruh minta dinaikkan upah, maka akan menyebabkan kos pengeluaran akan meningkat. Firma akan mengurangkan pengeluaran, so akan menyebabkan harga akan meningkatlah. Matlamat firma memaksimalkan untung, meminimkan kos. Bila sebut matlamat ada dua, satu memaksimum untung, yang kedua meminimkan kos. Kemudian berlaku kenaikan kos bahan mentah. Samalah lebih kurang macam kenaikan kos, kenaikan upah buruh tadi. Kenaikan kos bahan mentah akan menyebabkan kos pengeluaran akan meningkat. Dan yang ketiga, inflasi diimport. Maka dia berlaku disebabkan oleh kenaikan harga input ataupun bahan mentah barangan yang diimport. Jadi dia ni berlaku juga disebabkan oleh berlakunya inflasi di negara barang yang diimport. Maksud kita mengimport barang daripada suatu negara, kita juga mengimport barang dan juga inflasinya sekali. Inilah jenis-jenis inflasi. Kita teruskan dengan langkah mengurangkan inflasi tolakan kos. Ada 4 cara. Yang pertama kawalan upah. Yang kedua kawalan harga bahan mentah. Yang ketiga pengurangan cukai import, itu barang perantaraan dan akhir. Dan yang keempat meningkatkan produktiviti. Ini cara menggunakan inflasi tolakan kos. Kawal upah, upah minimum. Kawal harga bahan mentah. Kemudian pengurangan cukai import. Dan keempat meningkatkan produktiviti. Seterusnya jenis-jenis pengangguran. Terdapat 6 jenis pengangguran. Yang pertama pengangguran geseran. Disebut pengangguran geseran bersifat sementara sahaja serta berlaku dalam jangka pendek. Berlaku disebabkan oleh penyebaran maklumat dan mobiliti buruh tidak sempurna di pasaran buruh. So berlaku juga semasa ekonomi mencapai guna naga penuh. Geseran jangka pendek disebabkan penyebaran maklumat dan mobiliti buruh tidak sempurna. Yang kedua, pengangguran kitaran berlaku disebabkan oleh kejatuhan permintaan agregat. Firma mengurangkan output menyebabkan pengurangan buruh, kadar pengangguran akan meningkat. Kemudian yang ketiga, pengangguran struktur berlaku disebabkan oleh perubahan struktur ekonomi dalam sebuah negara dan bersifat jangka panjang. Struktur ni disebut struktur ekonomi daripada satu sektor ke sektor yang lain, terutama sektor pertanian beralih kepada sektor perindustrian, ataupun daripada buruh kepada
yang melibatkan kemahiran, contoh penggunaan teknologi ataupun penggunaan komputer. So menyebabkan berlakunya lah pengangguran. Kemudian yang keempat, pengangguran teknologi berlaku akibat penggunaan tenaga manusia dalam proses pengeluaran digantikan dengan penggunaan teknologi moden seperti mesin, jentera, robot dan komputer. Yang mudah je teknologi. Dan yang keempat, pengangguran bermusim berlaku akibat perubahan musim tertentu. Biasanya berlaku pada sektor pertanian dan perikanan seperti menanam getah dan nelayan yang akan menjadi penganggur pada musim tengkujuh. Okey. Dan yang keenam, pengangguran tak ketara ataupun tersembunyi berlaku apabila jumlah tenaga buruh yang digunakan dalam proses pengeluaran melebihi jumlah yang sebenarnya diperlukan. Jadi sebenarnya pengangguran tu ada, tapi pengangguran tu banyak. Jadi kita memberi juga pekerjaan kepada yang menganggur supaya nampak pengangguran tu tak ramai ataupun pengangguran tu kecil. Itu panggil pengangguran tak ketara tersembunyi. Jadi mudahnya ada 6 ni, pilihlah mana-mana yang mudah kita ingat. Ada beberapa jenis yang kita mudah. Ada yang jangka pendek dan ada yang jangka panjang. Jangka pendek ni geseran dan bermusim lah. Jangka pendek yang lain tu adalah jangka panjang. So, itu sahaja yang saya bincangkan tentang konsep-konsep penting yang ada dalam bab 4 wang dan bank dan juga bab 5 iaitu inflasi dan pengangguran.